Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Selamat datang ke channel Afan Mustaqim Studio. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menyokong dan menonton channel ini. Teruskan lagi sokongan anda. Okey, untuk video kali ini, dia tak lebih kepada eksplorasi. Dia lebih kepada penceritaan. Tetapi eksplorasi itu tetap ada. Okey, kalau anda sudah tengok video sebelum ni, iaitu Rumah Peninggalan British, anda boleh perasan saya ada tunjuk satu rumah tinggal sebelah rumah peninggalan British tersebut. Dan rumah tinggal tersebut ialah merupakan rumah kediaman pegawai. Daripada agensi mana saya tidak boleh ceritakan. Okey. Ada kisah misteri yang berlaku di rumah tersebut. Okey, jadi kalau anda dah tengok video sebelum ni, bagus. Kalau anda belum tengok lagi, tengok video Rumah Peninggalan British dulu, baru tengok video ni. Sebabnya, ada serba sedikit yang berkait rapat penceritaan Rumah Peninggalan British dengan rumah kediaman pegawai yang ditinggalkan. Untuk makluman anda, saya dah berjumpa dengan seseorang ni. Dia nak nama dia dirahsiakan, jadi saya namakan dia Yop. Okey, Yop ni mempunyai maklumat tentang rumah ni. Saya cuba minta izin kepada Yop untuk masuk dan explore rumah ni, tetapi tidak dapat kebenaran. Sebabnya rumah ni masih di bawah jagaan sesebuah pihak lagi. Jadi memang tidak boleh masuk dengan sesuka hati. Alright. Jadi sebelum saya mulakan cerita, saya nak ucapkan ribuan terima kasih dahulu kepada sahabat kita, Tuan Faizal AV. Okey, anda boleh follow dia di social media dia. Anda boleh subscribe channel YouTube dia. Sebabnya dia ni banyak tempat menarik dan dia juga buat video eksplorasi. Dia banyak memberi maklumat dekat saya tentang tempat-tempat yang mistik dan menarik di sekitar Manjung dan juga Lumut. InsyaAllah kalau ada rezeki, mungkin saya akan berkolaborasi dengan dia. Dan dia ni memang banyak membantulah. Pada ketika pukul 1-2 pagi kami tak jumpa jalan pun, dia sanggup turun dan call anytime dia angkat. So terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Faizal AV kerana telah menunjukkan tempat. Bukan satu tempat tau, ada 2-3 tempat lagi yang dia dah tunjuk. Cuma kami tengah susun masa untuk pergi. Mungkin ada rezeki, saya akan berkolaborasi sekali dengan dia selepas ini. So ramai-ramai support Faizal AV. Jadi kita teruskan dengan penceritaan. Map dia sama dengan map sebelum ni, Rumah Peninggalan British. Okey, yang saya bulatkan itu adalah rumah kediaman pegawai yang ditinggalkan. Okey, ini adalah suasana di sekitar rumah itu. Rumahnya memang penuh dengan semak samun, penuh dengan lalang dan penuh dengan misteri. Okey, kalau anda tengok rumah tu memang, wish, seram ni rumah ni. So, rumah ni betul-betul di hujung jalan. Jadi jalan ni pula jalan mati. So memang takkan ada sangatlah orang yang nak lalu lalang dekat sini. Okey, ini rumah dia daripada pandangan gunung, daripada pandangan bukit atas. So memang scary lah, bagi saya memang ngeri lah. Jadi video ni memang tak ada suara. So saya dah mutekan dia. Anda dengar saja penceritaan saya dan maklumat yang setelah dapatkan daripada Yop. Inilah saya akan ceritakan kepada anda. So, dengar betul-betul. Okey tuan-tuan, setelah saya temu ramah dengan Yop, okey, jadi saya pecahkan gangguan ini kepada 4 bahagian. Bahagian pertama, gangguan daripada segi bunyi. Yang kedua, gangguan daripada segi perbuatan. Yang ketiga, gangguan daripada segi bau. Yang keempat, gangguan daripada segi pembersihan. Kalau anda nak tahu, rumah ni pernah didiami oleh beberapa pegawai, tetapi tak lama. Mereka duduk takkan lama. Okey, majoriti gangguan yang diterima tu sama dan ada yang lagi ekstrim. So, pada satu ketika pegawai ni bawa family dia duduk sini, memang selesa. Sebab kalau anda tengok rumah dia memang luas, dengan laman yang luas. Tetapi keluasan itu, keselesaan itu tidak menjamin ketenangan di waktu hening malam. Gangguan pertama iaitu gangguan bunyi. Apabila malam, sering mendengar bunyi cakaran di atap dan juga di dinding. So,
Pegawai itu beranggapan mungkin tikus, mungkin burung yang duduk di atap. Tapi tidak. Tidak dengan bunyi cakar, datang lagi bunyi berlari-lari. So pegawai itu ingat, anak aku ni main lari-lari ke pukul 2-3 pagi kan? Tapi bukan anak dia yang berlari, makhluk lain yang berlari. Sehingga satu ketika bunyi berlari-lari itu umpama melanggar barang. Bunyi sangat kuat, berlanggar kerusi, berlanggar dinding. Dia punya berlari itu, bunyi dia lari, bunyi tapak kaki yang banyak, boom, berlanggar something. Okey, selepas bunyi itu, didakwa ada bunyi jeritan, seolah kesakitan meminta tolong. Tetapi tidak tahu dari mana bunyi itu. Ada yang dakwa, ada yang menafikan, ada yang ceritakan bunyi itu, gangguan-gangguan itu mungkin datang daripada rumah sebelah, itu rumah peninggalan British. Okay, itu daripada segi gangguan bunyi. Gangguan yang kedua ialah perbuatan. Okay, dia kacau ni, agak ekstrim sikit tuan-tuan. Bila bunyi berlari itu, tapak kaki berlari-lari, seolah-olah kanak-kanak bermain dengan penuh riang, tiba-tiba bunyi jatuh, bunyi meletup, bunyi something yang dihempaskan. Rupa-rupanya kerusi yang jatuh. Malam je bunyi kerusi yang jatuh. Jam di dinding pun pernah jatuh dan pecah. So, memang agak pelik. Tapi itulah gangguannya. Daripada segi perbuatan lagi, pengadu sering bagi tahu dia kerap ditindih. Dia kerap ditindih dan bila bangun akan ada kesan lebam. Tidur memang tak tenang. Dia cakap, rumah ni memang cantik, selesa, tapi aku tidur tak tenang. Sebab bila malam dia berperang dengan perasaan dia sendiri. Perasaan takut tu dia nak berperang untuk tidak berfikir apa-apa. Tetapi lagi dia buat tak tahu, lagi mereka suka kacau. So kerap dia mengadu, kena tindih dan badan lebam-lebam. Itu daripada segi perbuatan. Dan ada pegawai yang hantar balik anak bini ke rumah mak ataupun ke rumah lain untuk mereka duduk, sebabnya risau keselamatan mereka. Jadi majoriti pegawai itu akan keluar sebabnya tak tahan dengan gangguan tersebut. Dia bukan kacau sikit-sikitnya, dia kacau sekali dengan perbuatan sekali. Seolah-olah makhluk dekat situ tidak suka siapa pun masuk dekat situ. Okey. Yang ketiga, bau. Okey, bau ni agak pelik. Okey. Bila start maghrib, mesti akan bau busuk. So, pengadu bagi tahu dekat situ tak ada pun lombong yang terdekat, tak ada loji yang terdekat, tak ada longkang yang tersekat yang berbau. Tetapi bau tu, dia nak kata bau macam bangkai pun ada. Dia kata bau bangkai. Dan apabila pengadu membeli makanan bungkus lauk untuk dimakan malam, tak sampai 2 jam. Dia beli petang, dia nak makan malam, tak sampai 2 jam lauk tu dah basi. Sedangkan lauk tu dia beli dekat kedai tom yam yang dimasak pada ketika itu. Dan bila sampai selepas maghrib, dia nak makan, dia nak perangat, dah basi. Bukan sekali, berkali jadi. Tetapi bila dia pergi makan dekat kedai tu, yang dia beli tu, tak ada pun rasa basi tu. Dan bila dia bungkus lagi sekali dan makan dekat tempat lain, nampak? Bila saya bercerita ni, ada bunyi something. Dia tak suka saya bercerita kot. Bila dia bungkus tu, dia makan dekat tempat lain, tidak ada bau basi, masih elok dimakan. Dia bagi tahu saya 2 jam, tak sampai 2 jam. Dia beli petang, dia nak makan pada malam harinya tu, dia nak perangat balik, dia nak makan balik, dah basi tuan-tuan. Cepat. Kalau 2 jam tu sangat cepat basi. So mungkin ada kehadiran lain yang tarik zat makanan tu sehingga berbau begitu. Jadi bagi bahagian keempat pula, pembersihan.
Okay, Yop bagi tahu saya tempat tu dia orang dah upah pelbagai orang lah untuk bersihkan. Tetapi apabila jadi satu peristiwa ni, ada satu grup datang bersihkan, balik dia demam panas. Tapi dia tak heran lagi benda tu, sebab mungkin cuaca panas, buat kerja di cuaca panas, mungkin dia demam time tu. Tetapi makin menjadi-jadi panas tu apabila dia start meracau. Selepas bawa pergi berubat, okay, dia beritahu ketika cleaner tu buat pembersihan, dia cantas lalang-lalang kat situ, dia kena rasuk, dan cleaner tu sendiri bagi tahu dalam keadaan kena rasuk, "Inilah padanya engkau ganggu tempat bermain aku." So mungkin dekat tempat lalang tu, mungkin ada makhluk-makhluk itu yang duduk ataupun yang bermain di situ. So bila mereka lakukan pembersihan, jadinya mungkin makhluk tu tak puas hati dan dia mengganggu cleaner tersebut. Tetapi gangguan tersebut tidak lama selepas dia bawa pergi berubat. Okay, cleaner tu pada mulanya dia tak jangka benda tu daripada energi-energi begitu. Sebab bagi dia mungkin dia kerja waktu panas dan mungkin cuaca pun panas yang membuatkan dia rasa badan tak sedap. So dia beranggapan begitu. Tetapi dah lama sangat, dah telan ubat, macam-macam ubat, tetap badan rasa panas juga. Suhu masih normal, badan rasa panas. Lepas dia pergi berubat, baru dia tahu. Jadi itu yang diceritakan serba sedikit oleh Yop tentang orang-orang yang pernah duduk dekat rumah tu. Itulah gangguan dia yang saya dapat kongsikan kepada tuan-tuan. Dan untuk makluman tuan-tuan, sekarang ni saya tengah negotiate lagi, saya tengah berbincang lagi untuk masuk ke tempat tu. Yop, dia kata dia tak berani nak bagi masuk. Okay, tapi dia akan berbincang. So anda doakanlah semoga urusan kami dipermudahkan dan diizinkan kami untuk masuk ke dalam tu, untuk melihat suasana. Okay, so sampai sini saja cerita saya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.